Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 November 2023. Sejumlah 5.62 juta ringgit bantuan kewangan kerajaan negeri diserahkan kepada 79 penerima. Mereka terdiri wakil sekolah dan rumah ibadat bagi zon pedalaman bawah melibatkan Papar, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Menumbuk dan Sepitang. Daripada jumlah itu, 3.49 juta ringgit diserahkan kepada 51 buah sekolah, 1.24 juta ringgit kepada 59 gereja dan 879 ribu ringgit kepada 27 tokong. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap Exco Pendidikan Negeri dan Hal Ehwal Islam Sabah di Dewan SJKC Kungming Beaufort. Turut menyampaikan bantuan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni dan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri. Salah satu usaha kerajaan yang berterusan untuk memastikan kesaksamaan, keadilan bersama dan kesejahteraan bersama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Kita harap modal insan ini bukan saja dari sudut fizikal, dari sudut ilmu, tetapi dari sudut keharmonian di kalangan masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Arifin berkata kerajaan negeri sentiasa menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam semua aspek untuk membantu rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Sabah memerlukan sekurang-kurangnya 300 lagi guru agama bagi menampung keperluan Sekolah Agama Negeri SAN dan Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN. Pada masa ini hanya terdapat 200 orang guru agama berbanding lebih 11,000 pelajar SAN dan 2,000 pelajar SMAN di seluruh negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam, Datuk Ruslan Muaram memberi jaminan kerajaan negeri akan berusaha menyelesaikan sekurang-kurangnya 50% jumlah yang diperlukan. Katanya, kerajaan negeri juga komited menyelesaikan isu penambahan perjawatan guru SAN dan SMAN termasuk penilaian semula grad jawatan dan tangga gaji. JAIN akan mengemukakan beberapa cadangan kepada kerajaan supaya ianya dapat dibawa dalam sidang Dewan Undangan Negeri dan selepas itu kita akan melihat kewangan negeri Sabah di mana kita perlu mengutamakan kekurangan guru ini sebab ini adalah nadi rakyat kita untuk mendapatkan ilmu dan tambah-tambah lagi sekolah agama ini. Datuk Ruslan menjelaskan demikian kepada pemberita selepas Majlis Penangguhan Bulan Pemantapan Guru tahun 2023. Bulan Pemantapan Guru ini diisi dengan pelbagai aktiviti seperti bengkel pengurusan fail, bengkel kaedah pengajaran Al-Quran, bengkel pengacaraan majlis dan bengkel pedagogi Jawi 2.0. Program bertujuan membantu memantapkan lagi kemahiran dan profesionalisme golongan pendidik Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Lebih 40 guru terlibat dalam program kali ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah akan meneruskan pemantauan projek Membaik Pulih dan penyelenggaraan tanda sekolah di seluruh negeri. Pemantauan tersebut bagi memastikan projek tersebut yang kini dalam proses penyiapan dilaksana sebaik mungkin tanpa ketirisan dana yang disediakan kerajaan. Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti berkata, pemantauan itu juga susulan aduan yang diterima beserta gambar tanda sekolah yang siap dibaik pulih didakwa tidak memenuhi nilai peruntukan yang ditetapkan. Sejumlah RM70,000 diperuntukkan untuk penyelenggaraan setiap tanda sekolah termasuk sekolah bantuan kerajaan. Kerja ini amat penting kerana ia merupakan asrat murni kerajaan persekutuan untuk memastikan tanda-tanda bersih. Baru-baru ini SPM Sabah sudah mula menerima maklumat-maklumat dengan gambar-gambar berkaitan dengan tandas di mana para ibu bapa tidak begitu puas hati dengan kualiti kerja dan sebagainya. SPRM akan terus memantau. Datuk S. Karunaniti berkata demikian ketika ditemui dalam program integriti Pemangkin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cemerlang sempena Bulan Integriti dan Anti Rasuah peringkat JPJ Sabah.
Beliau mahu agensi pelaksana khususnya Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, Jabatan Perdana Menteri, ICU JPM, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah turut sama memantau kerja-kerja penyelenggaraan tandas sekolah tersebut. Terdapat 1,071 sekolah rendah dan 221 sekolah menengah di Sabah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah komited dalam usaha meningkatkan integriti warganya terutama daripada gejala rasuah. Komitmen itu terbukti dengan pelaksanaan Ikrar Bebas Rasuah IBR dalam kalangan 70 kaki tangan terdiri ketua-ketua bahagian, ketua cawangan, ketua penguatkuasaan dan penilai utama JPJ. Majlis IBR ini berlangsung dalam program integriti pemangkin JPJ Cemerlang sempena Bulan Integriti dan Anti Rasuah peringkat JPJ Sabah 2023. Majlis disaksikan Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti dan Pengarah Bahagian Integriti Ibu Pejabat JPJ Malaysia Arafat Ibrahim. Program susulan daripada semua program kita laksanakan sepanjang tahun. Kita mendengar ceramah daripada pengarah SPRM Negeri Sabah dan pada masa yang sama para pegawai-pegawai dapat berinteraksi dalam sesi dialog bersama dengan pengarah SPRM sendiri dan juga pengarah bahagian integriti JPJ Putrajaya. Mengenai pendigitalan JPJ, Muhammad Haris berkata ibu pejabat JPJ dalam proses pelaksanaan pendigitalan bagi membolehkan semua urusan dijalankan dalam talian. Ia termasuk transaksi tukar milik kenderaan, pembaharuan cukai jalan, pembaharuan lesen memandu serta cukai jalan yang hanya dipaparkan melalui telefon pintar. Berita sukan, perlawanan Sabah dengan Kelantan FC dalam aksi Liga Super yang ditunda sekali lagi akan dimanfaatkan skuad Badak untuk melakukan persiapan untuk melakukan dalam Piala AFC menentang pasukan Haipong FC. Pengendali Sabah FC Datuk Ong Kim Swee berkata pasukannya menggunakan ruang itu untuk memastikan pemain memperbaiki kelemahan ketika menentang pasukan dari Vietnam itu sebelum ini. Datuk Kim Swee menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Padang Safah, Kota Kinabalu. Sabah FC akan bertemu Haipong FC pada perlawanan timbal balik dalam aksi kejohanan Piala AFC di Stadium Likas, Kota Kinabalu 9 November ini. Sementara itu mengulas isu kewangan pasukan dalam Liga Super yang dinyatakan Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Kim Swee berharap setiap kerajaan negeri tampil bagi membantu menyelesaikan isu tersebut bukan sahaja kepada pasukan utama, malah kepada pasukan bawah 23, bawah 20 dan juga bawah 18 tahun. Dan dari situ kita harus mendapatkan sumber kewangan yang amat tinggi, ya, di mana saya percaya hanya kerajaan negeri dan juga sponsor-sponsor syarikat-syarikat besar yang mampu menaja pasukan kelab maupun pasukan remaja dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Sementara itu, perlawanan golf persahabatan antara Golf Muhibah GBS dan Brunei DS merupakan antara inisiatif mempromosi Sabah sebagai destinasi pelancongan sukan, terutama penggemar sukan golf. Selain itu, aktiviti seumpama juga berupaya mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Sabah dan negara Brunei Darussalam. Golf silaturahim antara kedua-dua negara, kedua pasukan, jadi disertai oleh lebih kurang lebih dekat 100 orang pemain daripada dua negara. Jadi alhamdulillah nampaknya ini adalah satu inisiatif untuk merapatkan lagi silaturahim di antara kita. Kita dapat mengeratkan silaturahim dan dapat berhubung mana keluarga yang jauh selama terpisah, kita boleh menemukan semula melalui golf. Ya, melalui golf kita boleh bersatu, kita boleh mengenal antara satu dan lain budaya masing-masing. Terutama sekali barangkali anak-anak belia kita ni yang ada yang sudah barangkali tidak lagi orang tertulus asal keluarganya tu. Jadi dengan adanya acara-acara macam ini dapat bagi orang mengingat-ingati yang katanya itu memang badang sanak orang bersaudara. Jadi alhamdulillah ini adalah satu inisiatif yang cukup kami hargai.
Hampir 100 pemain golf menjayakan perlawanan persahabatan ini yang dianjur secara bergilir-gilir antara Sabah dan Brunei. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.